Okey. Vinesh seorang je ke? Tak ada cikgu, ada banyak lagi je. Okey, okey. Sila letak nama sebagai kehadiran ya, Vinesh. Baik je. Okey. Awal bersedia Vinesh. Vinesh sekolah mana? Westland. Apa? Westland. Oh, okey, okey, okey. Baru masuk tingkatan 5 ke ni? Tak je, last year saya sudah join je. Oh. So your SPM is Januari nanti? Yes. Ya. Good luck. Thank you. Macam mana sejarah belajar? Okey, tak ada masalah. So far okey je. Tapi kadang-kadang ada susah sikit je. Karangan? Oh, tak apa, tak apa. Boleh. Tak ada masalah. Yang soal essay tu dia macam susah lah. Oh. Hmm. Okey, Vinesh dah masuk. Cikgu, Ya. cikgu. Ini adalah latihan sejarah. Tapi ini bukan tuition lah. Ini daripada sekolah. Oh, okey, okey. Okey, saya ada satu soalan yang saya tak faham je. Boleh saya tanya ke? Saya rasa awak boleh contact saya. Awak boleh ambil nombor saya sekarang. Okey, masalah. Kalau awak ada soalan, awak just tanya saja. Okey. Okey. Umaira, sila letak nama sebagai kehadiran. Cikgu punya nombor apa je? 014 54 54 59 59 021. 021. Ya. Nama Cikgu Amirul Syahidi ya. Ya. Okey. Umaira dah masuk belum? Kalau Umaira dah masuk, sila letak nama dia kat chat section. Sekejap ya Vinesh, tunggu kawan sekejap. Okey. Dalam 5 minit kalau tak ada orang kita mula ya. Okey. Recording.
So Vinesh, target apa sejarah SPM nanti? Apa Cak? Awak target apa nanti? Saya target A ya. Oh, boleh. Senang je sejarah ni. Tahu cara Untuk jawab, tahun confirm. untuk tahun ini ke atau macam mana? Untuk SPM lah nanti. Okey. Cikgu, Ya. untuk SPM tahun ni untuk junior lah. Ada formula dia tukar ke atau masih kekal? Oh, dia kata macam nak tukar nanti new format. Let's see how it goes lah. Okey. Tapi biasanya konten tu atau kandungan dia sama je. Apa yang Sama. awak belajar tingkatan 4 tu, tingkatan 5 tu, soalan tu juga yang akan keluar. Mungkin cara dia twist sikit lah. Okey. Satu lagi, kalau betul lah kerajaan dia concern tentang status student Malaysia kan having hard time nak study online kan. Kalau dia bagi soalan yang something new dan lagi susah tu macam sangat kejam lah bagi saya. So it must be soalan yang agak mudah sikit. Okey. Tu kalau dia betul lah concern tentang apa status student sekarang ni. Okay, dah 4 minit. Cikgu, Ya. untuk tahun ni cikgu akan ajar sejarah ke atau cikgu sebagai ganti ke? Saya akan ajar sejarah. Oh, this year lah. Yes. Okey. Okay. Boleh mula ya? Okay. Pertama sekali, selamat petang dan selamat sejahtera kepada Vinesh dan juga Maira. Okay. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 5 bersama saya lah. Panggil saya Cikgu Syahidi. Okay. Okay, pertama sekali kita lihat kandungan dia. Kandungan silibus tingkatan 5. Yang pertama sekali ialah kedaulatan negara. Sekarang ni kita akan belajar kedaulatan negara. Senang saja tajuk ni. Untuk bab yang kedua, perlembagaan persekutuan. Yang ketiga, raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Kita akan belajarlah macam mananya raja berperlembagaan tu dan juga demokrasi berparlimen di Malaysia. Seterusnya sistem persekutuan, bab 4. Bab 5, pembentukan Malaysia, macam mana Malaysia terbentuk daripada tanah Melayu, dijajah British, Belanda dan sebagainya. Dan akhirnya berdasarkan beberapa parti politik berjaya membentuk Malaysia. Selepas Malaysia terbentuk, bab 6 yang seterusnya, Malaysia mempunyai cabaran selepas pembentukan Malaysia. Saya bagi gambaran secara jelas lah. Cabaran dia seperti Singapura keluar daripada Malaysia. Dikatakan duri dalam daging. Kenapa benda tu berlaku? Nanti kita akan kupas dengan lebih lanjut dalam bab 6. Bab 6 ni. Okey, seterusnya bab 7, membina kesejahteraan negara. Ini lebih kepada nilai elemen sivik dan juga kewarganegaraan. Untuk bab 8, membina kemakmuran negara, macam mana kita nak bina kemakmuran negara dan mungkin disentuh aspek wawasan 2020 sewaktu satu ketika dahulu. Bab 9, dasar luar Malaysia. Macam mana Malaysia ni menjalankan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar daripada Malaysia, contohnya negara Indonesia, Vietnam, Singapura, dalam aspek negara ASEAN. Contohnya negara ASEAN. Semua tahu hasilnya ASEAN dan juga PBB. Dan bab yang terakhir sekali ialah kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Macam mana Malaysia ni dia ada banyak-banyak pencapaian yang dapat dilihat di serata dunia. Okay. Kita masuk kepada bab pertama, kedaulatan negara. Untuk hari ini kita santai saja, kita akan belajar 1.1 dan juga 1.2. Ini saja. And then sila fokus sebab nanti ada soalan quizzes. So semua soalan yang saya tanya dalam quiz itu adalah soalan yang saya ajar untuk bab 1 dan bab 1 ini. Okay, bersedia? Okay, konsep kedaulatan.
konsep kedaulatan. Apakah yang dimaksudkan dengan kedaulatan? Okay, what does it mean? Apa itu daulat? Okay, dalam buku teks ataupun silibus tingkatan 5 ni, dia ada 4 sahaja takrif. Yang pertama, takrif. Tahu tak takrif tu apa? Takrif tu adalah maksud. Apakah maksud kedaulatan dalam bahasa Melayu? Itu yang pertama. Apakah maksud kedaulatan dalam bahasa Inggeris? Apakah maksud kedaulatan dalam bahasa Yunani? Dan apakah maksud kedaulatan, takrif kedaulatan dalam bahasa Arab? Kita pergi satu persatu. Okey, kalau saya tanya, boleh ingat tak 4 takrif kedaulatan ni? Tak tanya takrif lagi. Ingat tak 4 benda ni? Boleh ingat tak? Tak. Okey, saya bagi cara senang saja, akronim. Macam mana kita ingat takrif kedaulatan? Awak ingat MIA. MIA. Takrif kedaulatan. Awak ingat MIA. M tu adalah Melayu. I itu adalah Inggeris. Y itu adalah Yunani. Dan A itulah Arab. Mudah sahaja. MIA. Takrif kedaulatan MIA. Okey. Melayu cakap macam mana? Inggeris cakap macam mana? Yunani cakap macam mana? Arab cakap macam mana? Kita kupas nanti. Okey, kita lihat Melayu dahulu. Okey, macam tadi, takrif ada 4. Melayu, Inggeris, Yunani dan juga Arab. Sekarang kita lihat takrif kedaulatan Melayu. Kedaulatan merujuk kepada perkataan daulat yang membawa maksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Nampak ni? Kekuasaan tertinggi pemerintahan negara. Okey, untuk M ni, M ni kita guna yang lain. Kita guna warna biru. Okey. Kekuasaan tertinggi. Nampak tinggi tu. So, apakah takrif kedaulatan Melayu? Awak ingat kekuasaan tertinggi. Yang ni. Senang saja. Kekuasaan tertinggi. Kita cuba sekali lagi. Okey. MIA. M Melayu, kekuasaan tertinggi. Boleh ingat? Boleh. Okey, bagus. Kita pergi pada takrif seterusnya. I ni apa, Vinesh? English. Okay. Inggeris. Very good. Okay. Kita lihat ya. Dalam bahasa Inggeris, kedaulatan ialah sovereignty yang bermaksud, selamat datang Fatin, sila letak nama di ruangan session ya, di ruangan chat sebagai tanda kehadiran. Kedaulatan ialah sovereignty yang bermaksud negara mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Kita lihat ya, kuasa penuh terhadap pemerintahan. Okey. Kuasa penuh terhadap pemerintahan. Okey. Kalau Vinesh masih ingat, MIA. Ya. Okay. M. Apa tadi M? Kekuasaan tertinggi. Okey, bagus. Ni ciri-ciri orang yang akan dapat A nanti. Okey, kekuasaan tertinggi. Untuk Inggeris, kuasa penuh terhadap pemerintahan. Kuasa penuh. Jelas tak tulisan saya? Saya cuba buat cantik lagi lah. Okey. MIA. Okey, M tu dah confirm ingat. Kita pergi kepada I. Kuasa penuh terhadap pemerintahan. Senang saja. Sovereignty, yang ni kita perlu pegang. Dia boleh tanya dalam soalan objektif ya. Kedaulatan merupakan sovereignty yang bermaksud negara mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Apakah takrif kedaulatan tersebut? A. Bahasa Melayu. B. Bahasa Inggeris. C. Bahasa Yunani. D. Bahasa Arab. Kata kunci dia, kuasa penuh. Sovereignty. Confirm jawapan di Inggeris. Senang saja. Kita pergi yang seterusnya pula. Okey. Takrif kedaulatan dalam bahasa Yunani dikatakan kedaulatan ialah supernus ataupun superinus yang bermaksud agung atau tertinggi. Perkataan ini merujuk kepada negara yang bebas dan merdeka. Ni, kata kunci ialah superinus. Agung, tertinggi
bebas merdeka. Ni ingat bebas merdeka. Okey, kita ulang sekali lagi apa kita belajar tadi. M, I, Y, A. Okey, M. Lihat M. M. Kita ulang banyak kali tak apa sebab kita nak ingat. M, kuasa tertinggi. Inggeris, kuasa penuh. Yunani, cakap apa? Ni agung dan tertinggi. Ni pun tertinggi. Yang bezakan dia adalah bebas dan merdeka. Jadi kita tulis bebas merdeka. Okey. Okey, boleh ingat ya? Senang saja, tak ada masalah. Okey. Dan yang terakhir sekali, kan ada 4 takrif. Yang terakhir sekali ialah takrif kedaulatan dalam bahasa Arab. Dikatakan perkataan kedaulatan dalam bahasa Arab ini berasal daripada perkataan yang ini, daulah. Apakah maksud daulah? Maksud ialah pemerintahan sesebuah kerajaan. Perintah sesebuah kerajaan. Cara diingat PK, perintah kerajaan. So kalau kita ulang balik daripada awal tadi, step by step, ni, ya. Okay. M, kuasa tertinggi. I, kuasa penuh. Bebas merdeka. Nampak? Senang saja. Baru 5 minit, 10 minit kita study, kita dah boleh ingat takrif kedaulatan Arab. Bukan saja Arab, Melayu. Bukan saja Melayu, Inggeris dan juga Yunani. Kita ulang sekali lagi sebab nanti ada quizzes, saya nak semua dapat jawab dengan betul. Okey. Mia, M, takrif kedaulatan dalam bahasa Melayu adalah kuasa tertinggi. Kuasa tertinggi. Okey, takrif untuk Inggeris pula ialah kuasa penuh. Kuasa penuh. Penuh. Untuk Yunani, bebas dan merdeka. Untuk Arab, pemerintahan kerajaan. Kuasa pemerintahan kerajaan. Okey, boleh ya? Okey. Seterusnya, ada beberapa pandangan tokoh. Ada 5 orang tokoh yang kita lihat kat sini. Nama dia boleh ingat ke tak? Saya sendiri pun ada masalah nak ingat nama sebab terlalu banyak tokoh yang kita perlu ingat. So, saya kemukakan satu cara akronim untuk mudah ingat. Pertama ya, nampak tak insan kat sini ni? Insan kat sini ni, nama dia adalah Aristotle. Aristotle. Ni ahli sejarah yang antara mula-mula lah. Nama dia apa je? Ya, Aristotle. Saya dah tulis nama dia. Aristotle. Jelas tak tulisan saya? Jelas. Okey, untuk insan yang kedua ni, nama dia adalah Ibnu Khaldun. Okey, Ibnu Khaldun. Okey, untuk insan yang ketiga ni, nama dia adalah Jean Bodin. Jean Bodin. Okey, untuk insan yang keempat ni sangat famous di Malaysia, Tunku Abdul Rahman. Okey, bagus. Terima kasih. Rahman. Yang last kali kenal tak? Ini. Tak. Kenal? Tak kenal. Ini famous juga. Nama dia adalah Tun Dr. Mahathir. Muhammad Saleh Abbas. Muhammad. Satu B je ni. Okey. Untuk 2 minit. Tak sampai 2 minit dah. 1 minit je saya bagi. Kita lihat yang betul nama dia. Aristotle, Ibnu Khaldun, Jean Bodin, Tunku Abdul Rahman, Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Okey, sekarang saya clearkan. Ink. Okey. Cara saya ingat pandangan tokoh setiap kali peperiksaan, ni tips ya. Kalau kamu mampu menulis nota dengan pantas sewaktu peperiksaan, dia diibaratkan kamu mampu membawa nota ke dalam peperiksaan. Itulah pentingnya kaedah akronim. Sewaktu saya study dahulu, saya mampu buat nota
seluruh nota akronim dan saya ingat bila saya masuk peperiksaan, saya mampu tulis balik semua nota untuk merangkumi semua subjek. Dan kalau kamu nak tahu lebih lanjut, boleh tanya saya bagi tips sikit-sikit. Okay. Untuk ingat yang ni, Aristotle A, Ibn Khaldun IK, John Bodin, Tunku Abdul Rahman. Yang ni Tun Doktor Muhammad Saleh Abbas. Cara saya ingat, saya compilekan Johor Bahru, tak ada Mak Saleh. Okay, saya tulis ya. Johor Bahru, tak ada Mak Saleh. Ni nama dia. Sebab kita perlu ingat kadang-kadang soalan objektif ditanya, dia bagi gambar tokoh, and then dia bagi petikan tu. Sekarang ni kita lihat apa pula pandangan dia orang. Boleh ikut tak ni? Ada soalan? Tak lah, Cak. Okey. Aristotle. Dia cakap, kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Kedaulatan merujuk kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Kadang-kadang pandangan tokoh ni terlalu panjang dan kita tak perlu ingat, tak perlu hafal pun. Kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam bla 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 undang-undang. Otak kita tak mampu nak hafal semua ni. Baru seorang tokoh. Ada 5 lagi nak ingat. Tu baru bab pertama. Ada 10 bab semua. So kita tak perlu fikir panjang. Kita pilih kata kunci apa. Aristotle ni cakap apa? Dia cakap terikat. Cakap kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Okey, katakan nanti soalan exam keluar. Dia cakap kedaulatan merupakan bla-bla-bla, tu ada perkataan terikat oleh undang-undang. Jawapan dia confirm Aristotle. Sebab tokoh-tokoh lain tak ada pun perkataan terikat. So kata kunci lah terikat. Kedaulatan ni terikat oleh undang-undang. Okey. Senang sahaja. Kita lihat tokoh yang seterusnya. Ibn Khaldun. Kedaulatan merupakan kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya. Kekuatan semangat kekitaan yang diiringi dengan kekuatan semangat beragama yang menyebabkan bangsa rela berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Okey, untuk Ibn Khaldun ni, dia tokoh Islam. Jadi saya ingat dia semangat beragama. Ataupun kekitaan. Maksudnya kekitaan tu macam bersama-sama. Us together katanya demi mencapai cita-cita yang sama. Okay, nak ingat ni? Ibn Khaldun. Beragama. Bangsa yang rela berkorban. Korban. K ni, korban. Okey, saya nak tanyalah. Vinesh on mic Okey. Untuk Aristotle tadi, apa kata kunci dia? Kerajaan yang terikat. Okey, good. Excellent. Untuk Ibn Khaldun, beragama, korban, kekitaan. Ni senang juga ni. Kan Ibn Khaldun kan huruf K. Betul tak? Kekitaan, K. Korban, K. Nak tambah satu kekuatan agama. Kekuatan agama. Confirm boleh jawab soalan ni. Senang sahaja. Okay, kita lihat tokoh yang seterusnya pula. Daripada John Bodin. Kedaulatan merupakan kuasa tertinggi. Kalau kita notice lah, semuanya cakap kekuasa tertinggi. Lihat ya, John Bodin cakap. Yang ni pun cakap. Aristotle pun cakap. Nampak ni? Aristotle cakap kuasa tertinggi. Kuasa tertinggi. Nampak? Yang ni yang confusing kadang-kadang bila nak jawab exam. Dia beli pilihan tu kuasa tertinggi. Macam mana nak beza? Tadi kita dah beza dah tadi.
kita dah beza 2 tokoh. Kita masuk tokoh yang seterusnya. Jean Bodin cakap apa? Dia cakap kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sebuah negara. Kedaulatan mempunyai sifat kekal dan mempunyai kuasa tak terbatas untuk membuat undang-undang. Ini macam ni je ingat. Sifat kekal, kekal tak terbatas untuk membuat undang-undang. Ni ingat, kekal dan juga tak terbatas. Senang saja. Kita lihat yang seterusnya pula ya. Tunku Abdul Rahman. Kedaulatan dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan. Kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Cara nak ingat ya, Tunku Abdul Rahman, R untuk rakyat. Dia fikir apa untuk rakyat? Untuk kebajikan dan juga kesejahteraan. Nampak? Dia fikir rakyat je. Kalau lihat yang tadi, ada sebut pasal rakyat. Jean Bodin tak bagi tahu rakyat. Ibn Khaldun tak bagi tahu rakyat. Aristotle pun tak ada bagi tahu pasal rakyat. Tunku Abdul Rahman je. So boleh ingat kata kunci dia apa? R Rahman ni juga rakyat. Simple. Boleh jawab nanti insya-Allah. Okey, kita lihat yang terakhir sekali tokoh cakap apa. Kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka, memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Ni, tanpa telunjuk asing. Mana ada tokoh-tokoh lain bagi tahu ada? Tak ada. Dia seorang je. Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Abbas A. Asing. Ni asing. Andai kata kita confuse dengan yang lain. Okey. Negara yang merdeka, kebebasan, peringkat antarabangsa, hak kuasa mengatur urusan negeri tanpa telunjuk asing. Yang ni kata kunci dia, telunjuk asing. Okey. Tak ada masalah ya. Ada soalan? Tak ada, Cak. Tak ada. Okey. Sekejap ya, saya baca chat sekejap. Okey, selamat datang Umaira, Ahmad Al-Iman, Nur Ain Fatin. Saya pun tak pasti. Oh, bukan nama. Mursyid Hamdan Mursyid Hamdan. Mursyid Hamdan nama student ke? Kalau nama student sila letak nama penuh. Letak nama penuh ya. Mursyid Hamdan. Selamat datang, selamat berkenalan. Okey, kita pergi yang seterusnya pula. Okey. Yang ni dah habis. Okey. Kita pergi kepada jenis kedaulatan. Okey, ada 4 jenis kedaulatan. Kedaulatan tradisional. Asyik merah je kita tukar warna pula. Tukar warna ungu. Kedaulatan antarabangsa. Tukar warna lagi. Warna kuning pula. Kedaulatan undang-undang. Okey, warna terakhir warna biru lah. Kedaulatan moden. Okey, untuk jenis kedaulatan ada 4 sahaja. Tradisional, moden, antarabangsa, undang-undang. Saya ada akronim. Tapi saya tak tahulah nak share ke tak. Nak dengar tak? Akronim dia macam ni. Sekejap ya. M A U T. Maut. Bukan mati. Nak tukar pun boleh. Utam ke, utam pun boleh. Mati Cikgu, tamu boleh ke? Apa? Tamu. Tamu boleh. Tamu pun boleh. Saya rasa tamu pun lagi elok. Lupakanlah maut ni. Tamu menarik. Sebab dia mulakan tradisional. Lepas tu antarabangsa. Moden dan juga undang-undang. Okey. Jenis kedaulatan ada 4. Tamu. T. Tradisional. A. Antarabangsa. M. Moden. U. Undang-undang. Okey. Terima kasih Vinesh. Sangat bagus. Okey. Kita lihat yang seterusnya pula. Okey. Kedaulatan tradisional yang pertama. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan kedaulatan tradisional?
Kedaulatan tradisional merujuk sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya segala urusan negara. Kedaulatan ini wujud sejak tamadun awal manusia. Okay, kita highlight kat sini. Dah nama tradisional, dia benda yang lama. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi dah ada kedaulatan. Betul tak? Sultan Muzaffar Shah ada kedaulatan sendiri. Tahu tak daulat tu dinilai dari mana? Ni sejarah tingkatan 4. Daulat tu dilihat dari segi dengan adanya regalia, cap mohor, ada nobat. Saya letaklah sikit, saya tulis. Nobat, regalia, cap mohor. Kalau nak tahu, pernah dengar tak? Okey, Mursyid Hamdan telah dinobatkan sebagai juara TikTok 2021. Contohlah contoh. Kenapa kita guna perkataan dinobatkan? Sebab nobat ni adalah orkestra. Orkestra diraja. Tahu tak orkestra tu apa? Yang main alat muzik tu. Deng. Tapi kat istana dia ada nobat. Nobat tu adalah grup untuk main alat muzik. So bila dinobatkan sebagai juara, bila Mursyid Hamdan jadi juara, dinobatkan orang tu main muzik untuk pemenang tu. Tu contohlah. Regalia pula contohnya ni ada tengkolok. Dia pakai tengkolok. Lepas tu dia pakai keris kat sini. Keris. Ni regalia. Mahkota princess tu. Pun regalia. Jadi tu contoh senang sajalah. Kedaulatan negara kita pula berpaksi kepada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kedaulatan terletak pada kekuasaan dan juga kewibawaan raja. Raja merupakan pemerintah yang mempunyai kuasa tertinggi. Ni confirm. Raja kuasa tertinggi. Confirm. Bukan kuasa terendah pula. Kuasa terendah tu rakyat. Marahan biasa. Hamba. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh taat setia rakyat. Rakyat dia kena taatlah kepada raja. Dia ada kisah yang menarik ya. Hamba waktu zaman Melayu dulu, dia bukan macam hamba juga. Dia lebih kepada pengikut. Sebab raja dia layang okey je. Siap buat kerja sama-sama lagi. Bina masjid sama-sama. Bina kawasan perumahan sama-sama. Raja dengan rakyat. Istilah hamba tu British je yang bawa. Okay. Sebenarnya kedaulatan moden. Kalau kita ingat tadi, Vinesh bagi tahu tamu. Tamu. T dah settle. A pula. Tapi A dah last tu. Tak apalah. A antarabangsa, M moden, U undang-undang. Betul kan? Ya. Okay, kita lihat yang moden ni. Selepas revolusi keagungan di England dan juga revolusi Perancis, kedaulatan juga dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Yang ni beza dengan tadi. Tradisional yang lama, moden yang baru. Selepas daripada Perang Dunia Pertama, macam mana dia nak kaitkan kedaulatan ni? Ingat ni je, nasionalisme. Saya guna warna lain pula lah. Saya erase all in. Saya guna warna kuning sebab daulat. Okay, nasionalisme. Ni penting untuk moden. Moden, akhir je N, nasionalisme. Nasionalisme. Okay. Yang menggunakan persamaan rumpun bahasa dan bangsa untuk membentuk negara bangsa masing-masing. Kedaulatan negara kita ni hasil daripada gabungan negeri yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu, PTM 1957, dan juga Persekutuan Malaysia 1963. Sebab apa? Sebab apa 1963 ni? Siapa boleh jawab? Ada siapa-siapa boleh jawab? Cikgu. Ya? Tahun tu kan ada Prinsi Jusoli. No, not yet. Dia. For this year. This year? Or this year? Which year is that? Tahun mana? Jusoli tu dia implement pada tahun ni. Sebab dia nak masuk rakyat lain lah. Hak sama rata antara rakyat Jusoli tu.
Okey, Persultanah Melayu ni sebab apa? Jadi kisah ni menarik ya, kisah ni menarik. Macam mana selepas British nak pergi, macam mana Malaysia nak merdeka pada tahun 1957. Kenapa wujudnya Persultanan Malaysia 1963? Waktu ni lah Sabah Sarawak officially sebagai sekarang ni dikenali sebagai Hari Malaysia. Dia sangat drama ya, politik di Malaysia ni sangat drama. Okey, kita pergi yang seterusnya. Kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang bermaksud kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang. Okey, bila lihat terikat ni teringat pula Aristotle tadi. Oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Kedaulatan undang-undang yang menjamin keadilan dalam kehidupan masyarakat serta menjadikan negara aman, stabil dan makmur. Sebab dia undang-undang ya. Tak nampak pula warna kuning. Kita tukar warna merah lah. Bila undang-undang, dia macam sistem. Sistem untuk menjaga keamanan sesebuah negara ataupun kerajaan. Jadi dengan adanya undang-undang yang berdaulat, sesebuah negara tu mampu menjadi negara yang aman, stabil dan juga makmur. Sesungguhnya badan kehakiman yang bebas dan berwibawa juga diwujudkan untuk memelihara dan melaksanakan kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang menjadi prinsip keempat dalam rukun negara. Okey. Seterusnya ialah kedaulatan undang-undang. Ya, ada soalan? Okey, terima kasih. Murshiduddin. Okey. Kita teruskan ya untuk kedaulatan antarabangsa. Kedaulatan antarabangsa merujuk kepada pengiktirafan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Bukan manusia je dicabuli, tapi negara pun boleh dicabuli. Ni dicabuli. Astaghfirullahaladzim. Dicabuli oleh negara lain. Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970 mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. Keanggotaan negara kita dalam PBB membuktikan bahawa dunia mengiktiraf negara kita sebagai negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Okey, Malaysia pernah jadi setiausaha ya dalam PBB. PBB ni lah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dia sangat seluruh dunia anda satu lembayung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan Malaysia pernah menjadi sangat penting ya dalam pergerakan PBB sewaktu ketika dahulu. Sewaktu pemerintahan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Okey. Diiktiraf, betul diiktiraf. Bebas, merdeka dan berdaulat. Okey. Okey, kita ulang balik. Tamu. Kedaulatan tradisional, kedaulatan antarabangsa, kedaulatan moden dan juga kedaulatan undang-undang. Okey, secara kasarnya lah untuk kedaulatan undang-undang ni lebih kepada macam mana kedaulatan sesebuah negara tu melalui sistem perundangan yang menarik, yang sistematik, mampu menjamin negara tu aman, stabil dan makmur. Untuk moden, macam mana yang sistem Malaysia sekarang selepas dari Perang Dunia Pertama, kita ada Jemaah Menteri yang tersendiri. Kita ada raja yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Ketua negara dengan ketua kerajaan ialah benda yang berbeza ya. Okey, siapa yang paling atas sekali dalam sistem Malaysia adalah YDPA yang di-Pertuan Agong, iaitu ketua negara. Bukannya Perdana Menteri. Perdana Menteri itu merupakan ketua kerajaan, Perdana Menteri. Untuk antarabangsa ni PBB lah. PBB dah untuk tradisional. Macam mana ketaatan rakyat terhadap pemerintah tu sebagai satu aspek kedaulatan tradisional. Okay. Kita pergi kepada 1.2, ciri-ciri negara berdaulat. Ada 4 ya. Ada yang pertama, ada pemerintahan. Yang kedua ada sempadan.
Yang ketiga ada perundangan. Yang keempat ada rakyat. Macam hodohnya saya cuba buat sekali lagi lah. Okay. Yang pertama adalah pemerintahan. Yang kedua adalah sempadan. Yang ketiga adalah perundangan. Dan yang keempat adalah rakyat. Okay. Pemerintahan, sempadan, undang, rakyat. Macam mana nak ingat ni? Sup Sup. Oh, super. Okey, menarik. Super. Macam mana kita nak ingat ciri-ciri negara berdaulat? Kita ingat super. Saya padam sekali lagi. Tak jelas ni. Super. S sempadan. Undang. Perundangan. Astagfirullahaladzim. Undangan. Perundangan. Pemerintahan dan juga rakyat. Nampak ni. S, yang ni S. Undang. Saya ambil ya. Undang. P, pemerintahan. Dan juga A, rakyat. Boleh ingat rasanya, insyaAllah. It is all in on slide. Okay, ingat 4 benda ni saja. Dan kita cuba lihat satu persatu. Okay. Ciri-ciri negara berdaulat. Yang pertama, mempunyai pemerintahan. Ciri-ciri negara berdaulat. Ciri negara berdaulat. Okay. Mempunyai pemerintahan. Yang pertama, pemerintahan berdaulat untuk menjaga keamanan. Pemerintahan berdaulat untuk menjaga keamanan. Negara persekutuan. Ketua negara ialah yang di-Pertuan Agong. Agong. Ketua kerajaan ialah Perdana Menteri. Ni perlu beza je ketua negara ni. Jangan cakap Perdana Menteri itu ketua negara. Perdana Menteri adalah ketua kerajaan. Okay, kita lihat yang seterusnya. Mempunyai sempadan. Okay, kalau kita ingat super tadi, super. Yang ni sempadan sekarang ni. Yang tadi tu undang belum, pemerintahan dah settle, rakyat belum lagi. Okay. Padam sekejap. Okay, mula. Ciri negara, astagfirullahaladzim tulisan. Maafkan saya cuba cari. Ciri negara berdaulat. Okay. Dia mempunyai garis pemisah antara negeri atau negara. Contohnya ni peta Malaysia. Bukan terung ya, ni peta Malaysia. Bukan peria. Okay. Di setiap negeri ni dia mempunyai garis sempadan. Penang, saya tak lupa Penang. Ada Sabah, Sarawak. Garis pemisah ni yang menentukan sama ada dia sesebuah negeri ataupun negara. Sebab dekat area sini dah jadi Indonesia dah. Indonesia. Dia ada garis pemisah dia. Dan dikatakan untuk sebagai garis pemisah ni, pernah tahu tak batu pemisah? Pernah dengar tak? Batu apa tu? Batu pemisah. Pernah dengar tak? Sekejap ya, saya buka komen. Oh, tak pernah. Okey, tak apa. Sekarang ni kota ke? Bukan batu nisan. Batu pemisah ni, contohnya saya cuba padam sekejap ya. Okey. Contohnya ni kawasan A. Ni kawasan B. Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun Jabatan Geografi Anda Malaysia ni, dia letak batu kat sini. So biasanya kalau kamu berjalan dalam hutan, biasanya nampak pokok je. Tak pun harimau, tapi tak ada dah harimau. Pokok and then tiba nampak batu. Batu tu bentuk macam ni. Batu ni pihak Jabatan Malaysia dah letak lah. Nak cakap, okey, sampai sekitar ni saja kawasan Pahang. Sebab seterusnya adalah kawasan Terengganu. Macam tu dia nak bezakan. Oh, okey. So nanti kalau andai kata satu hari nanti,
Kamu jalan-jalan dalam hutan, kamu nampak batu, kamu boleh cakap, oh ini batu pemisah. Kamu tahu. Bukannya batu nisan ya. Cikgu, Ya. batu ni kita akan nampak dekat jalan raya ke yang ni? Atau ni lain? Yang kat jalan raya tu, contoh ni jalan raya. Jalan raya, betul ada batu macam ni. Yang tulis tu. Ya. Ini tunjuk nak tunjuk tempat. Nak tunjuk tempat. Contohnya, dia tunjuk juga tempat tu. Tapi kadang-kadang, sempadan tu dalam hutan. Macam mana kita nak label benda tu? Dengan itulah adanya batu pemisah ni. Contohnya saya lukis lagi. Okay, ni katakan ni highway. Tu ni ada tanda tanda. Tapi contohnya ni Pahang. Ni Terengganu. Yang ni tol. Kena bayar RM5.50. RM5.50 kena bayar. Lepas tu ni garis sepadan dia. Saya guna warna lain tak. Ni hijau. Nampak? Ni Pahang, yang ni Terengganu. Yang ni kat highway. Orang sentiasa lalu. Tapi kat sini pokok. Macam mana kita nak beza sama ada pokok ni kat Pahang ke kat Terengganu? Sebab tu ada batu pemisah. Ada kat sini. Tapi kat jauh lah. Dia memang kena masuk dalam punya dalam. Okay, terima kasih untuk soalan tu. Saya sukalah kamu tanya soalan. Saya boleh berkomunikasi dengan kamu semua. Okey. Berkongsi sepadan darat, air dan udara. Ada macam avatar dah. Water, air, earth, fire je tak ada. Berkongsi sepadan darat, air dan udara. Betul lah. Contohnya kat Malaysia, dia berkongsi darat dengan Singapura. Berkongsi darat dengan Indonesia. Berkongsi darat dengan Thailand. Air dan juga udara. Dia ada ZEE. Zone Economy Exclusive. Ini tak penting pun. Ini dalam sudut geografi lah. Pernah dengar tak dalam berita ada nelayan yang kena bom. Nelayan kena bom. Dia telah memukat ikan, tiba-tiba kena bom. Biasanya rakyat Indonesia, dia cakap, kamu telah ceroboh kawasan aku. So dia bom. Boom. Sebab dia telah ZEE ni dia tak masuk sekali. So bahaya juga ya. Bila hidup dekat-dekat ni. Sebab itulah Malaysia ni, sepadan Malaysia ni diakui antarabangsa. Saya padam sikit lagi. Bila diakui antarabangsa, datanglah contohnya banyak konflik sekarang ni. Filipina berebut Kesultanan Sulu. Pulau Batu Putih dengan Singapura. Indonesia lagi lah. Ni kawasan sekitar-sekitar ni je lah. Kalau ada soalan, boleh tanya saya tak ada masalah. Okey. Kita pergi lihat yang seterusnya pula. Mempunyai perundangan. Okey. Sekali lagi, ciri negara bangsa. Akronim kita tadi adalah SUPER. SUPER. Sepadan dah settle. Sepadan batu pemisah tadi. Undang-undang ni. Sekarang ni kita tengah masuk sekarang ni. Perundangan. Pemerintahan dah settle, nanti kita pergi rakyat. That's all in. Okay. Perundangan merupakan asas peraturan negara. Kalau tak ada perundangan, sesebuah negara tu tak akan menjadi sebuah negara yang sistematik. Kucak-kacir, hektik. Dah macam bukan negara lah. Sedangkan Konoha sendiri mempunyai Hokage untuk menjadi takbir. Itulah sistem perundangan. Sebenarnya memelihara kesejahteraan. Sebab itulah pentingnya perundangan. Dia nak memelihara kesejahteraan dan juga melindungi rakyat. Kalau kamu ingat, yang ni adalah kata-kata daripada Tunku Abdul Rahman tadi. Kesejahteraan dan juga melindungi rakyat. Parlimen yang bertanggungjawab menggubal sistem. Sebab tu kadang-kadang Malaysia ni dia kemukakan undang-undang baru. Parlimen ni lah yang bertanggungjawab untuk gubal sistem undang-undang. Contohnya undang-undang
jalan raya, undang-undang persekolahan, undang-undang kemasyarakatan, ada banyak-banyak undang-undang yang telah digugat. So sebab tu kalau nampak kat mahkamah ada banyak section. Mahkamah Magistri apa semua. Okay. Saya baca chat sekejap ya. Tak pernah dengar. Ariel. Ariel ada tak tulis nama sini tadi Ariel? Kat ruangan komen. Ariel? Belum. Bolehlah tulis nama Ariel. Ariel. Sedap nama tu. Ariel. Okay. Wow, Ariel Jasmine Benjamin Chong. Selamat datang. Okay, kita dah settle untuk perundangan. Seterusnya adalah rakyat. Rakyat. Betul tak rakyat? Kita check. Betul rakyat. Mempunyai rakyat. Ciri negara bangsa. Mempunyai rakyat. Kalau tak ada rakyat, bukan negara lah yang main. Negara apa tak ada rakyat? Contohnya negara punya lah besar, tapi tak ada penghuni. Siapa nak takbir? Macam mana dia nak ekonomi nak rolling? So dia macam menarik lah sikit sejarah ni sebab dia lebih pada apa yang kita nampak surrounding kita dan kita boleh berfikir secara lebih kritis. Instead of tahu fakta, kita boleh kritik. Rakyat terikat kepada undang-undang. Betul. Betul. Contoh kita semua. Betul tak kita terikat dengan undang-undang? Kita pergi sekolah pun ada peraturan. Kita bawa kereta pun kena ikut apa? Laluan lalu lintas, jalan lintas. Pergi pejabat kena ikut law. Every single thing berkait dengan law. So, untuk rakyat dia kena ikut undang-undang. Kalau dia tak ikut undang-undang, dia bukan rakyat yang baik. Pelbagai kaum, agama dan adat resam. Betul lah kita multiracial country. Macam Vinesh sendiri ya. Vinesh, saya, Hamdan, Ariel, Humaira. Saya tak lupa Humaira. Disatukan oleh bangsa dan rukun negara. Bahasa apa? Bahasa Melayu, bahasa Malaysia dan juga rukun negara. Rukun negara ni kena ingat lah ya. Berapa prinsip rukun negara? 5 prinsip. Ingat bunga raya. Ingat bunga raya. Okey, bunga raya. 5 kelopak. Dia ada lagu ya. 5 prinsip rukun negara. Kepercayaan pada Tuhan. Setiap pada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesepanan dan kesusilaan. Okey, tiba. Okey, ni. Dia boleh tanya. Dia boleh jadi soalan juga. 5 prinsip rukun negara ni. Ingat tak prinsip rukun negara? Kalau tak ingat, bagi tahu kat komen. Ingat? Ingat? Vinesh? Ingat. Vinesh. Good. Kalau ingat, bagus. Kalau tak ingat pun tak apa. Kita kena sama-sama ingat lah. InsyaAllah ingat. Oh, Sofia. Selamat datang, Sofia. Okay. Kita pergi yang seterusnya. Apa pula? Okey, rumusan. Okey, kita dah habis ya untuk bab 1. Tapi hanya untuk 1.1 dan juga 1.2. Okey. Kita recall balik apa. 1.1. Kita study apa tadi? 1.1. Yang ni, konsep kedaulatan. Saya padam balik ya. Sebab mungkin kamu tertinggal tadi. Untuk konsep kedaulatan, macam mana kita nak ingat 4 benda tu? Kita guna konsep MIA. Bukan Max Meng ya. M untuk Melayu. Melayu cakap apa? Kuasa tertinggi. Inggeris cakap apa? Kuasa penuh. Yunani cakap apa? Bebas merdeka. Arab cakap apa? Arab cakap ya. Arab cakap apa, Vinesh? Tak. Apa kita lihat satu persatu. Okey.
Okay ni. Melayu punya. M. Kekuasaan tertinggi. KT. Inggeris. Kuasa penuh. Sovereignty. Kuasa penuh. KP. KP. Yunani. Bebas dan merdeka. Ni. Bebas dan merdeka. Nampak ni. Dan juga Arab. Daulah pemerintahan kerajaan. Okey, PK. PK. Apa kita cuba buat sekali lagi ya. Kita nak recall, kita boleh ingat ke tak? MIYA. Okey. Ambil warna ungu lah. Kuasa tertinggi. Betul. Kuasa penuh. Bebas dan merdeka. Pemerintahan kerajaan. Okey. Boleh ingat ya? And then kita pergi lihat tokoh ni tadi. Ni. Nama dia Aristotle. Yang ni. Aristotle. Astaghfirullahaladzim, tu salah eja ni. Total macam ni. Ni Ibn Khaldun. Ni Jean Bodin. Jean Bodin. Yang ni Tunku Abdul Rahman dan yang ni adalah Tun Dr. Muhammad Saleh Abdullah. Saya nak ingat dia. Aik. Yang ni. Aik. Johor Bahru tak ada Mat Saleh. Dan dia orang cakap apa? Aristotle cakap terikat. Terikat. Ingat. Ikat. Ini. I ikat. Aristotle ikat. Boleh juga macam ni. Aristotle ikat undang-undang. Yang ni pula Ibn Khaldun. K. Saya padamlah ni. Ibn Khaldun K. Korban. Kekitaan. Nampak? Korban juga kekitaan. Okey, anda kata saya tak letak pun yang ni. Tokoh manakah yang bagi tahu semua benda ni? Panjang ni. Nampak K. Jawapan dia adalah Ibn Khaldun. Okey, next. Kita lihat John Biden pula. Okey, saya padam Jean Bodin ni. Macam mana nak ingat dia? Sifat kekal. Sifat kekal, tidak terbatas. Ni Jean Bodin bagi tahu. Kekal dan tak terbatas. Last kali Tunku Abdul Rahman. Rahman ni senang je ingat. Rakyat. Rakyat. Saya padam ni. Nampak je rakyat, confirm Rahman. Iaitu Tunku Abdul Rahman. Yang last kali penunjuk asing. Asing A. Abbas asing. Cikgu. Ya? Apa maksud telunjuk asing? Telunjuk asing tu, okey, bagus soalan tu. Lihat ya, kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Contohnya ni negara Malaysia. Negara Malaysia. And then British. British, dia cakap, oh Malaysia, patutnya kamu letak satu lagi muzium kat negara kamu. Ni lah asing. British ni asing. Telunjuk tu lah macam arahan. Cakap, kamu pergi buat Maggi goreng sekarang. Tiba Maggi goreng. Tu telunjuk lah. Dia tunjuk. And you need to do accordingly to what the person said. So, good question. Terima kasih. Dah faham ya telunjuk asing tu macam mana? Okey. Maksud dia adalah arahan daripada pihak luar. Itu telunjuk asing. Contohnya, Vinesh lah tengah makan Maggi kat rumah. Tiba-tiba jiran datang. Kenapa makan Maggi? Tak boleh makan Maggi. And then Vinesh boleh bagi tahu, kenapa saya perlu dengar cakap penunjuk asing daripada kamu? Tu contoh lah ya. Kenapa saya perlu dengar arahan daripada kamu? Okey. Yang ni tamu maut tadi, tak ada masalah. Pukul berapa? Okey. Sekarang ni, kita revise sekali lagi last. Nanti kita buat quizzes. Kita nak lihat
Setakat mana kamu fokus dalam kelas saya? Okay, Encik Yani ni pemerintahan super tadi. Super S sempadan, U undang, pemerintahan, R rakyat. Okay, ni simple je ni. Kamu semua boleh jawab je. Okay, kita dah settle. Sekarang ni bersedia untuk quiz. Bersedia ya? Nanti saya share sekejap. Okay. Cikgu, Ya? nota ni cikgu akan hantar dalam GC ke? Ya. Sepatutnya saya letak one step ahead tapi tak sempat. InsyaAllah untuk minggu depan saya letak awal ya. Kalau ada apa-apa awak remind je saya. Awak dah dapat nombor saya tadi. Ya. Okey, sekejap. Copy and paste. Everyone. Okay, sila masuk. I'm waiting. I'm waiting for participants to join. Okay, good job. Oh, okay. Hold on. Ada berapa orang semua ni? Sekejap ya. Okay, Umairah. Sofia. Ain Fatin. Oh, saya tak nampak pun nama Ain Fatin atas ni. Ada letak tak nama Ain Fatin? Ain Fatin. Oh, ada Nur Ain Fatin. Okay, sorry. Saya tak nampak. Okay, Ariel. Adeline Faikah. Saya tak nampak pun nama Adeline Faikah. Ni. Macam mana nak ambil kehadiran ni? Adeline Faikah. Adeline boleh letak ya nama penuh Adeline di ruangan komen. Okay, berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. Boleh mula ni, kita akan mula sebaik saja Adeline Faikah letak nama di ruangan komen. Ini kita terus mula. Unless Adeline dah letak ya. Okay. Good job Adeline Faikah. Okay, now bersedia ya? Okay. Good luck semua. Buat yang terbaik ya. Baik, Cah. Mursyid okey, Mursyid. Salah. Okey.
Okey. Sekejap ya, kita tunggu kawan kita siap dulu. Ahmad Iman, ya. Bukan. Dia ada 1/3 dan juga 1/4 lagi. Itu next week kita buat. Dia ada 4. sorry. DM direct message. Maaf. Okay, alright. Kita tunggu Ain Fatin sikit lagi. Okay, finish dah semua Okay, tahniah semua, tahniah. Memang terbaik lah, kelas yang terbaik. Okay, congratulations kepada yang berjaya jawab soalan. Okay. Okay, good job. Oh, wow. Overall saya boleh cakap lah, sangat baguslah kelas ni. Sekarang ni kita lihat satu persatu soalan ya sebagai revision. Semua jawab betul ni. Tahniah ya. Okay. Senang sangat ke soalan? Kalau senang maksudnya untuk next class saya perlu lebihkan lagi lah arah soalan tu. Okay. Apakah takrif kedaulatan dalam bahasa Arab? Okay. Semua jawab betul. One incorrect ni. Tak apa. Takrif dia dalam bahasa Arab. Kita lihat tadi. Mia tadi. Arab. Last kali cakap apa? Kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. So jawapan dia adalah yang ni. Yang ni. Kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Negara bebas dan merdeka tu adalah yang mana? Mia. Yunani. Yunani cakap. Boleh ke tulis yang tak lihat? Mia. Okay. Kedaulatan ialah sovereignty yang bermaksud agung atau tertinggi merupakan takrif kedaulatan dalam bahasa Yunani. Bukan bahasa Korea ya. Bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, daulah. Okay. Bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia WK. Okay. Untuk soalan yang ketiga, kedaulatan
merupakan kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Kedaulatan merujuk kepada kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Nampak je terikat, memang confirm. Jawapan dia ialah Aristotle. Kalau Ibnu Battuta, dia tak ada dalam list apa kita belajar pun ada. Ibnu Khaldun ada. Ibnu Khaldun cakap pasal apa? Cakap pasal keagamaan ataupun kekitaan. Jean Bodin cakap pasal apa? Jean Bodin cakap pasal, nanti ada soalan ni. Jean Bodin lebih kepada undang-undang juga tadi. Okay, semua jawab betul. Tahniah. 8 student saya hari ini. 88 pun insyaAllah boleh dapat A dalam SPM nanti sejarah. Boleh-boleh ni. Kedaulatan dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Yang ni. Nampak je rakyat ni, nampak R. R ni. Rahman. Rahman. Dia terlalu fikir kebajikan dan juga kesejahteraan rakyat. Tu je yang dia fikir. Berbeza dengan Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Dia fikir dari sudut aspek lain. Armin Arlet ni, dia dari aspek lain. Aristotle pun dari segi aspek lain. Aristotle dia cakap apa tadi? Terikat. Terikat dengan undang-undang. Okay. Next. Antara pilihan berikut, tandakan 2 pilihan jawapan yang tepat untuk jenis kedaulatan. Yang ni ada orang jawab kedaulatan rang undang-undang. Saya saja je nak buat confuse sikit. Rang undang-undang ni adalah salah satu cara untuk mewujudkan undang-undang baharu. Sebab tu ada rang undang-undang. Bila ada rang undang-undang ni, dia macam satu kandang untuk letak undang-undang baru. And then bila kita letak undang-undang tu, dia akan kemukakan kepada pihak atasan sama ada undang-undang tu patut diteruskan ataupun buang terus. So, kalau kita ingat tadi, tamu, betul tak? Tradisional, antarabangsa, moden dan juga undang-undang. Bukannya rang undang-undang. Tapi tak apa. Kita belajar. Kita sama-sama belajar. Okay, kita lihat soalan yang seterusnya. Antara yang berikut, yang manakah ciri negara yang berdaulat? Ciri negara berdaulat tadi ada 4. Kalau kita ingat super. Super S adalah sempadan. Pemerintahan ada sempadan. U, perundangan. PE, pemerintahan dan juga R, rakyat. Semua jawab betul. Ni ciri-ciri insan yang berjaya. Contohnya soalan esei. Soalan esei cakap, okay, huraikan. Yang ni tricky question. Huraikan. Kelah ya. Huraikan 2 ciri negara yang berdaulat. Huraikan 2 ciri yang berdaulat. Okay, kamu boleh lihat lah. Sepadan. Macam mana kita nak hurai sepadan tadi? Okay. Ciri negara yang berdaulat mempunyai garis sepadan yang dibezakan ataupun yang diukur melalui darat, udara dan juga laut. Sebagai contoh, kita nak markah lebih kat kita dekat contoh. Sebagai contoh, batu pemisah boleh guna ataupun kamu juga boleh letak. Contohnya garis sempadan rakyat Malaysia di Sabah dan Sarawak mempunyai garis sepadan yang tertentu untuk membezakan dengan rakyat Indonesia di Kalimantan. Confirm full mark. Nanti untuk ciri yang kedua, kita boleh letak ya, rakyat. Negara yang berdaulat, rakyat yang taat setia kepada raja. Sebagai contoh, kita letak contoh. Kita nak markah penuh, kita nak markah tinggi. Kita kena tunjuk yang kita ni pandai. Sebagai contoh, rakyat Malaysia menunjukkan taat setia kepada raja seperti mana yang tertakluk dalam rukun negara. Kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Boleh letak. Nampak contohnya. Bila kamu ingat 5 rukun negara tu, kamu boleh letak sebagai contoh mana-mana esei yang kamu jawab nanti. Sejarah ke, BM ke, pengajian am ke, apa-apa kamu boleh guna. Tu pentingnya kita tahu ilmu-ilmu macam tu. Mungkin terlihat, saya tak belajar pun rukun negara dalam bab 1 buku teks sejarah ni. Tak. Sejarah bukan macam tu.
Sejarah tu adalah ilmu yang ada di sekeliling kita. Contohnya kamu tahu tentang apa yang berlaku di Penang contohnya. Dan kamu nampak benda tu macam, oh boleh kena ni soalan ni dengan apa yang aku tahu. So jangan fikir panjang, letak sahaja. Kita kena tunjuk kepada pemeriksa ataupun cikgu yang kita tahu mengenai soalan tersebut. Okay, kita lihat soalan yang seterusnya. Kalau ada soalan, sila tanya je. Kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sesebuah negara. Kedaulatan mempunyai sifat kekal dan mempunyai kuasa tidak terbatas untuk membuat undang-undang. Okey, contohnya, kenal tak orang macam ni? Contohnya, saya tak letaklah statement ni, gambar saja. Boleh ingat tak dia ni lah Jean Bodin? Kena ingat lah, tapi jarang sekali lah soalan dia tak muka, dia biasa guna statement. Tapi macam mana kita ingat Jean Bodin ni? Kekal, sifat kekal dan kuasa tidak terbatas. Saya dapat lihat ya, ada yang jawab Jean Bideon. Saya saja je nak confusekan pelajar. Nak letak nama sama-sama sikit. Tapi maksudnya kamu dah ingat lah. Maksudnya untuk soalan seterusnya kamu confirm boleh jawab. Tak ada masalah. Saya percaya dengan kamu semua. John Cena tak ada jawab. Aaron Yeager pun tak ada orang jawab. Ya? Saya baik saya ingat nama dia. Jean Bodin. Jean Bodin. Jean Bideon bukan. Okey. Cara nak ingat Jean Bodin ni sifat kekal dan juga kuasa tidak terbatas. Itu sahaja. Kita lihat soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka, memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Macam saudara Vinesh tanya tadi, apa itu telunjuk asing? Apa itu telunjuk asing? Telunjuk asing itu adalah arahan daripada pihak luar yang langsung tak ada hubung kait dengan kita. Dan kenapa kita perlu ikut telunjuk asing? Kita tak perlu. Seperti yang kita lihat ya, gambar tokoh yang ada di depan kita sekarang ni, nama dia adalah Tun Dr. Mohamed Saleh Abbas. Tun Dr. Mohamed Saleh Abbas. Siapa jawab Tun Dr. Mat Saleh tu, tak apa, saya faham. Maksudnya kamu dah ingat. Kamu dah ingat nama dia macam mana dan apa yang dia kata. Dia cakap apa? Telunjuk asing. Telunjuk asing. So Tun Dr. Mahathir tak ada siapa yang jawab. Okey, bagus. Tunku Abdul Rahman, siapa jawab ni saya marah. Siapa jawab Tunku Abdul Rahman? Sebab apa? Tunku Abdul Rahman dia fikir rakyat je. Dia fikir kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat. Dan kat statement ni tak ada pun cakap pasal rakyat. So bukanlah pasal Tunku Abdul Rahman. Tapi Tun Dr. Mohamed Saleh Abbas. Okay, so overall saya sangat berpuas hatilah dengan jawapan kamu semua. Dan kalau ada soalan, kamu semua boleh tanya ya. Ada soalan? Okey. Kalau tak okey bagi tahu saya cuba okeykan. Banyak pula saya direct message everyone. Okay. Kalau ada soalan tanya saja. Cikgu. Ya. Dalam ciri-ciri negara berdaulat, Ya. pemerintahan dia ada dua, iaitu yang di-Pertuan Agong dengan Perdana Menteri. Apa beza dengan yang di-Pertuan dengan Perdana Menteri? Apa beza dia? Kalau kita lihat sistem pentadbiran kita di Malaysia ni khususnya, yang paling atas adalah Ketua Negara, YDPA. Dia ada bulatan 3 dari segi perundangan. Yang paling atas sekali adalah Raja, Sultan. Sebab tu kalau kamu tahu dan kamu lihat, bagi penjenayah yang dikenakan hukuman gantung, dia boleh selamat daripada hukuman tersebut andai kata dia mendapat pengampunan daripada Sultan. Nampak yang paling atas sekali, pengampunan daripada Sultan. So kalau Sultan ampunkan dia,
maksudnya dia tak akan dihukum gantung. Tapi boleh ke dia minta pengampunan daripada Perdana Menteri? Boleh tak? Boleh. Ha? Boleh atau tak boleh? Tak pasti je. Tak pasti. Jawapan dia tak boleh. Tu yang membezakan dia. Oh. Yang membezakan Sultan yang di Pertuan Agong tu, bagus Ariel. Tuan Agong yang paling atas. Perdana Menteri tu tak selevel pun dengan dia. Bawah sikit tu Perdana Menteri. So tu beza dia untuk ketua negara. Sebab kadang-kadang kalau kita lihat dalam Twitter ataupun media sosial, ada beberapa individu yang dia komen ataupun dikritik, dia cakap apa rasional wujudnya institusi kesultanan, institusi diraja macam tak ada function, dia cakap. In fact, orang yang cakap macam tu, dia tak tahu macam mana perlembagaan di Malaysia bergerak. They don't know how it works. Our government and our country punya perlembagaan lah. Sebab raja ni sangat penting ya. Sebab dia paling atas. Kalau kita lihat, contoh ya, saya cakap ni agak sensitif lah isu ni. Jemaah menteri, menteri pengangkutan ke, menteri pendidikan ke, menteri jalan raya ke, tu dipanggil sebagai jemaah menteri. Saya tulis je kat sini. Jemaah menteri. Jemaah menteri. Okay, jemaah menteri ni dia macam compilation ataupun gabungan semua menteri yang ada kat Malaysia. Menteri pendidikan, menteri pengangkutan, menteri dasar luar. And semua ni atas dia sikit adalah Perdana Menteri. Dan atas dia lagi adalah Sultan yang di Pertuan Agong Malaysia, yang paling atas. So kalau ikutkan siapa yang kritik tu dia macam tak tahulah. So boleh dikenakan hukuman je, sangat berat benda tu. That's a good question. Terima kasih Vinesh. Ada soalan lagi? Untuk next class, kita akan mula 1.3 dan juga 1.4. Macam siapa saudara mana tanya tadi? Bab 1 ni banyak tu je ke? Ni Ahmad Iman tanya. Ada 2 tu je ke? Dia ada 4 sebenarnya. Saya pecahkan, saya letak 2 dan minggu depan lagi 2. Sebab kalau saya letak 4-4, tak sempat rasanya untuk 1 jam setengah ni. Mungkin saya sempat cover tapi tak mendalam. Apa rasional saya buat kelas kalau kamu semua tak sempat cover semua kan? Tapi kita tak apa, kita take it slow. Tapi kalau ada soalan, tanya je saya boleh refer dan jawab sampai bab 10. Including form 4. You can ask me semua soalan sejarah 3 dan 4. Dan saya okey, saya tak ada masalah. Okey, kalau tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, cakap tak ada. Cukup 8, kita boleh end kelas. Ingat je. Yeah, tak ada? Alright. Ya. Okey, yang lain? Ya. Tak ada. Tak ada ya. Alright. Okay. Terima kasih Sofia cakap tak ada. Terima kasih Mursyid Handal cakap tak ada. Terima kasih Umaira tak ada. Thank you Ariel tak ada. Siapa lagi? Cukup 8 orang tadi Okay, 1, 2, 3, 4. Ahmad Iman 5. Okay. 5, 6, 7, 8. Apa tadi? Oh, saya lihat kat sini je dah Participant 11. Adeline, macam mana Adeline? Senyap je Adeline ni. Oh, Merah okey, Sofia okey. Nur Ain Fatin? Okey, alright, Adeline Faikah. Don siapa ya Don? Okey, Nur Ain Fatin, good job. 1, 2, 3, 4, 5.
Okey. Kalau tak ada soalan, saya tutup saja kelas saya hari ini. Pertama sekali saya nak minta maaf kalau ada kekurangan saya kelas saya hari ini dan kalau tak sempat cover topik. Saya minta maaf dan saya doakan yang baik untuk kamu semua. So, have a nice day, good night dan selamat menjalani kehidupan lah. Okay. Bye semua. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Alright, Musyid Hamdan. Thank you, Cha. Okay, thank you. Ya? Tak ada apa. Bye-bye, Cikgu. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Dinesh? Okay.